Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pagi ni adalah sambungan daripada video yang sebelum ni, iaitu cerita mengenai convert brake daripada brake drum pergi ke brake disc. Okey, dia ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem brake ni. Dia ada brake metering, dia ada brake proportions, dia ada brake balance dan dia ada brake distributions. Okey, video yang sebelum ni adalah mengenai pengenalan. Jadi pagi ni adalah cerita mengenai brake metering. Apa ke benda itu brake metering? Okey, bagi yang tahu, kalau saya salah tolong betulkan. Bagi yang tak tahu, kita sama-sama belajar. Okey, brake metering dia berbeza mengikut jenis kereta dan sistem brake. Okay. Jadi metering untuk kereta kancil tak sama metering untuk kereta wira. Tak sama metering untuk kereta Gen2, tak sama metering dengan Hilux. Okay. Itu untuk pengetahuan umum dulu. Brake metering ni tak sama. Kita tak boleh nak ambil Hilux punya metering nak pasang dekat Proton Wira punya. Tak boleh. Okay, jadi faham. Setiap kereta ada metering masing-masing. Sekejap lagi saya terangkan. Apa ke benda sebenarnya brake metering ni? Brake metering ni adalah sebenarnya penghantaran minyak sewaktu mula-mula kita tekan brake. Kita tekan pedal brake, kita tekan pedal brake tu minyak dihantar ke mana? Itu brake metering. Hantar ke depan ke? Hantar ke belakang ke? Hantar ke empat-empat ke? Ataupun hantar kiri kanan? Itu brake metering. Tekan pedal brake mula-mula tu minyak dihantar ke mana dulu. Ini yang bahayanya kalau kita main convert tapi tak ada ilmu ni. Untuk sistem kereta yang menggunakan brake drum kat belakang, kita mula-mula tekan pedal brake, minyak dihantar ke belakang dulu. Ya, minyak dihantar ke brake drum dahulu. Banyak mana bergantung pada design brake. Tinggi mana tekanan bergantung pada design brake. Tapi yang pasti dia hantar ke brake drum dahulu. Sampai certain pressure, barulah metering tu akan hantar minyak ke brake depan. Faham? Satu. Manakala untuk kereta yang menggunakan sistem brake disc depan dan belakang, apabila kita tekan pedal brake, minyak dihantar ke empat-empat tayar serentak. Nampak? Metering tu berbeza. Kenapa? Sekejap lagi saya detailkan. Oleh sebab itu kenapa saya kata bahaya korang convert brake belakang yang drum ni kepada disc. Contohlah kancil ke, Myvi ke, Wira ke, Exora ke yang mana menggunakan brake belakang drum, korang convert kepada brake disc, dia tak sama dengan kereta yang original brake disc. Bila korang convert drum ke disc, bila korang tekan pedal minyak dihantar ke belakang dahulu. Jadi brake belakang makan dahulu. Bila brake belakang makan, depan belum brake lagi, belakang dah gigit dah. Itu apa jadi pada sahabat saya. Tengah corner ke kiri, tekan brake manja-manja, pressure minyak dah dihantar ke brake belakang. Brake belakang dah mula makan, mencengkam. Brake depan belum lagi. Itu yang menyebabkan kereta dia skid. Tayar belakang dah brake. Kena pula permukaan basah. Grip kurang. Itu yang mengarut kereta dia berpusing tebal basuh. Brake metering punya isu. Lepas tu bila kereta dah mula hilang kawalan, dia pun tekan brake dengan kuat. Boom, tekan brake dengan kuat. Itu masuk pula kepada bahagian proportions. Okay, proportions saya cerita dalam proportion punya cerita nanti. Sekarang metering. Bahaya tak? Bila korang tekan brake belakang makan dulu, lepas tu baru brake depan makan. Tak balance brake korang. Itu kacau dalam brake balance. Bukan senang-senang je cabut brake drum, pasang brake disc. Tak senang macam tu. Sekarang korang dah kacau brake metering. Okey.
Ramai yang tertanya-tanya, kenapa sistem brake drum dia hantar minyak ke belakang dahulu? Dan sistem brake disc dia tak hantar belakang, dia hantar ke empat tayar serentak. Ini dia akan pergi lebih dalam, lebih detail. Okey, kalau korang yang pernah buka brake drum, pernah buka drum brake tu, korang akan nampak brake shoe, korang akan nampak silinder, korang akan nampak handbrake punya mekanisme. Lepas tu korang akan jumpa spring yang sangat besar dalam brake drum. Ada dua, bawah kecil, atas besar. Dan siapa-siapa yang pernah DIY tukar sendiri brake shoe, korang akan tahu berapa kerasnya spring itu. Memang nak congkil masuk memang susah buat dia keras. Apa fungsi spring tu? Spring tu fungsi dia adalah untuk nak tarik brake shoe supaya dia simpan. Okey, dia simpan. Maksudnya kalau dia buka, dia akan bergesek dengan drum dan dia akan brake lah. Tapi bila kita lepas pedal brake, dia akan simpan. Itu fungsi spring, dia nak tarik brake shoe tu simpan. Okey, sikit lah baru kita clear kan. Sekejap. Okey. Kalau untuk sistem brake drum, dia bulat. Okey, besar-besar macam ni. Lepas tu dekat ujung ni dia ada silinder. Silinder brake belakang. Bawah ni dia akan ada satu benda bulat lah sebagai paksi. Lepas tu dia ada bonjol. Sini dia ada brake shoe. Lebih kurang lah lukis buruk-buruk. Okey. Kanan dan kiri. Jadi compound brake tu berada dekat sini Okey, bahagian luar shoe ni jadi bahagian ni lah yang akan bergesek dengan drum. So bila dia bergesek dengan drum, dia akan perlahankan pusingan tayar. Ini silinder. Silinder ni bila pressure minyak masuk, dia akan tolak piston ke kiri dan ke kanan. Jadi shoe ni akan keluar ke kanan, ke kiri. Okey, bawah ni paksi dia tak bergerak sini. Cuma tempat dia nak duduk je. Clear? Tapi apabila kita lepas pedal brake, silinder ni tak akan masuk sendiri. Jadi dia perlukan satu spring kat sini untuk nak tarik balik brake shoe supaya masuk masa kita lepas pedal brake tu. Okey, lebih kurang. Dan dia akan ada satu spring kat sini, satu lagi. Tujuan dia supaya tak tercabut daripada paksi. Itu je. Siapa-siapa yang pernah buka brake shoe, dia akan nampak benda ni. Itu kenapa metering untuk brake drum, dia hantar minyak ke belakang dahulu. Tujuan dia adalah untuk nak lawan spring ni. Spring ni keras. Apabila pressure dalam ni dah cukup, brake shoe ni dah terbuka, barulah metering akan hantar minyak ke brake hadapan. Disc brake caliper dia tak ada spring, so dia tak ada force yang dia nak kena lawan. Okey, kita tengok brake disc. Okey, untuk sistem brake disc, kita tengok daripada tepi lah, senang. Kita tengok dari tepi. Dia akan ada brake pad kiri dan kanan. Dia akan ada silinder kat tepi ni. Kat tengah-tengah ni disc. Okey, bubuklah sikit, lebih kurang. Pressure minyak masuk, terus dia akan tolak brake pad ni ke sini. Ke sini. Dia tak ada spring nak lawan. Pressure masuk sikit je, brake pad ni terus gerak. Sepit, disc. Untuk perlahankan kenderaan, perlahankan kereta. Tak sama dengan brake drum. Brake drum ni, pressure minyak kena lawan spring ni dulu. Clear Isu yang besarnya adalah berapa tinggi tekanan metering. Berapa tekanan nak masuk dalam ni? Barulah
pressure minyak dihantar ke disk. Faham tak? Okey, contohlah tekanan kat sini, katalah kita ambil nombor mudah. 200 Pascal. Okey. Untuk kereta katalah kancil lah senang. Pressure minyak dah masuk 200 Pascal dekat silinder belakang, barulah brake shoe ni terbuka. Bergerak. Sikit je. Dia bergerak sikit dah cukup. Sebab 200 Pascal ni dah boleh lawan kekerasan spring. Cukup pressure 200 Pascal, barulah next pressure akan dihantar ke brake depan. Okey, belakang akan jadi 250 Pascal. Depan akan jadi 50 Pascal. Belakang 500 Pascal. Depan akan jadi 300 Pascal. Beza tekanan 200 Pascal untuk lawan spring saja. Berbeza, dia sangat berbeza. Tekanan ni berbeza, banyak faktor. Faktor yang pertama, size brake drum. Kancil punya besar ni je. Wira besar sikit. Hilux lagi besar. Nazaria besar gabak. Jadi metering dia tak sama. Itu yang bahaya sangat-sangat tu. Korang suka-suka ambil brake Toyota, pasang dekat kereta Wira. Toyota punya metering tak tahu nilai berapa, pasang kat Wira metering tak tahu berapa-berapa. Ikut suka je masuk. Betul, brake mula menggelabah hantar pergi mana-mana. Faham? Benda ni sebenarnya boleh disettlekan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan formula lah. Formula, saya pun tak suka guna formula sebenarnya, nampak leceh. Value nak dapat susah. Formula dia senang je. Pi D kuasa 2 P. Dia maksudnya force sama dengan pressure kali area. Pressure ni yang kita nak tahu. Jadi pressure sama dengan force bahagi area. Force ni pun panjang juga cerita dia. Nak dapat force ni saja, satu, kita nak dapat nilai spring punya K value. K value spring ni maksudnya berapa daya yang diperlukan untuk gerakkan spring ni sebanyak 1 mm. K value. Lepas tu trigonometri. Mau taknya paksi kat sini, force dekat sini, load dekat sini. Jadi trigonometri macam ni pula. Macam mana segitiga? Lebih kurang macam tu lah. Trigonometri, matematik pula. Saya tak suka pakai formula-formula ni. Panjang jalan cerita dia. Semata-mata nak dapat pressure. Pascal, unit Pascal. Okay. Dapat pressure, lepas tu kena buat pula metering punya test. Sama ada metering punya pressure sama tak dengan formula kita. Kalau tak sama, nak kena betulkan balik dia punya metering pressure. Panjang, cerita dia sangat panjang. Sorry. Melencong, jauh sangat melencong. Sebenarnya saya buat video ni nak ceritakan bahayanya convert brake drum kepada brake disc. Ini dah cerita terlampau dalam, siap dengan formula cerita pasal brake drum. Okay, sorry. Iklan sikit lah, kita anggap sebagai iklan. Jauh melencong. Okay. Apa yang akan jadi apabila korang buang brake drum dan korang gantikan dengan disc brake kat belakang? Ni disc, ni brake pad luar, ni brake pad dalam, ni silinder. Ini line minyak masuk. Metering masih lagi sistem brake drum. Dan kan brake belakang dah jadi disc. Pressure 200 Pascal akan dihantar dulu ke brake belakang. Depan tak terima tekanan minyak lagi. Belakang pressure 250, depan baru dapat pressure 50. Belakang pressure dah 500,
depan baru dapat 300. Nampak kat sini masalah metering? Kereta korang akan makan brake belakang dulu. Ni bahaya ni bahaya. Itu jadi kat sahabat saya. Tengah corner, tekan brake manja-manja je. Tekan brake manja-manja, kalau tekanan dia kurang daripada 200 Pascal ataupun 200 Pascal, dia makan brake belakang dulu. Brake depan tak makan lagi. Tu yang kereta dia membuang. Lost grip tayar belakang. Lebih kurang macam korang ambil corner, kau tarik handbrake. Tak brake belakang makan dulu, kereta confirm membuang. Nampak bahayanya? Convert brake drum, pergi ke brake disc tanpa ambil kira 4 faktor yang saya cerita sebelum ni. Okay, ini baru brake metering. Ada 3 lagi. Jadi 3 lagi saya akan buat dalam video yang berikutnya. Satu-satu bab ni panjang sebenarnya, tapi saya ringkaskan seringkas yang mungkin. Saya takut saya ringkaskan lagi, orang takkan faham macam mana benda ni jadi. Jadi kalau ada orang tanya korang, apa benda tu brake metering? Inilah jawapan dia. Korang jawablah macam ni. Sama juga kalau korang pergi tanya orang-orang yang buat modifikasi brake ni, kalau dia bagi jawapan selain daripada ni, mengarut dah tu. Baru habis pengenalan brake metering. Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya, brake proportions. Okay.